Start sekarang Okey, tak apalah. Okey, kalau nanti saya bagi link dalam apa Google Classroom tu ya untuk recording kelas Okey, kalau siapa-siapa yang yang terlewat masuk ke hari ni, terlewat masuk ke, nanti saya share dalam Google Classroom. Kita punya live punya recording Okey. Okay, saya perbesarkan saya punya skrin dulu. Okey. So, untuk kelas kita perancangan kelas kita. Okey, kelas kita kalau ikut perancangan kita ada dua kelas, ada dua sesi kat sini Okey. Lab 1 iaitu nanti saya buat pengenalan komputer iaitu kita ada lab 1. Okey. So satu lagi kita ada kita ada apa nama ni? Lagi satu kita buat next week kita akan ikut dengan lecture teori sistem operasi dan lab yang kedua pemasangan sistem OS. Okey. No. Kat mana saya tertinggal ni Okey, sekejap dulu. Sebelum kita nak sebelum saya nak ni sebelum kita nak teruskan kelas ni, sekejap saya share dulu Google Classroom. Okey, Google Classroom. Okey, Google Classroom. Okey, Google Classroom. Group D kan semua kan? Betul tak? Okey, untuk Betul. Group D. Okey, untuk Google Classroom Google Classroom. Okey, Google Classroom Okey, 9:10 dah. Okey, kita sambung Okey. So ini dua kelas kita. Okey. Dua kelas yang pertama, kelas yang kedua. Okey, ini yang ni kita punya planning Okey, untuk dalam lab ni, untuk dalam lab ni markah dia lebih kurang dalam 35% per 100. Okey, daripada lab kamu Okey, dah tahu juga kan apa kita tak ada final exam untuk ni. So tak ada paper bertulis. Tak ada final exam, tak ada Tak ada untuk exam ujung semester kita tak ada Okey, so kita teruskan untuk ni teori ni untuk kelas pertama Okey. Ganggulah pula ni saya buat slide kecil-kecil ni nampak ke? Jelas tak? Nampak. Nampak Okey. So untuk teori yang pertama okey, apa tu komputer? Okey, komputer ni dia tiga benda dia buat Okey, menerima arahan input, memproses maklumat dan juga mengeluarkan data output. Yang tu dipanggil sebagai komputer. Okey. So, okey, daripada teori yang kamu tengok ni, okey. So, yang ni dia punya block diagram. Okey, yang ni dia block diagram ada input, CPU, output dan juga memori. Yang ni dia punya block diagram ni sama saja untuk setiap hardware komputer. Okey, termasuk juga dengan telefon. Okey, kita ada empat benda dalam sistem komputer kita ataupun barang-barang elektronik kita Okey, so daripada empat block diagram ni okey. Okey, lepas tu dibagi kepada dia dah bagi empat kepada empat. Okey. Empat output. Okey, dah tersasul juga hari ni. Kelang kabut, sorry kelang kabut juga hari ni sebab saya nak set dua benda hari ni.
nak record. Takut nanti kawan-kawan kamu termiss lah. Apa, kita sambung dulu. Okey. So, untuk 4 block diagram yang kamu tengok tadi, okey. Dekat sini dia punya list down, okey. So, macam yang pertama, untuk macam contoh apa yang ada dalam input adalah papan kekunci. Manakala untuk CPU juga, okey, untuk CPU ni dia merangkumi kepada semua benda, okey, semua benda hardware yang ada dalam di atas motherboard komputer. Okey, iaitu prosesor, papan induk, kad VGA. Okey, yang tu dia punya penerangan dia. Okey, lepas tu untuk manakala output pula ada dua. Okey, pencetak dan monitor. Manakala memori pula iaitu ada dua jenis, RAM dengan ROM. Okey. So untuk setiap blok ni, okey, kita akan pergi detail kejap lagi. Okey, saya akan start dulu. Okey, apa beza perisian dan perkakasan komputer dan juga perisian. Okey. So, untuk perkakasan komputer ni, so bendanya yang fizikal yang boleh kamu pegang. Okey, kamu sentuh macam contohnya keyboard dan juga mouse. Okey, manakala untuk perisian komputer pula iaitu aplikasi yang kamu gunakan setiap hari ataupun untuk tugas setiap untuk tugas tertentu macam Microsoft Word ke atau AutoCAD ke ataupun game, itu perisian komputer. Okey, manakala ada satu lagi software pula dalam komputer ni iaitu disemagi sebagai pemacu ataupun driver, iaitu perisian yang menggerakkan komputer kamu. Okey, yang ni untuk perisian untuk driver ni nanti kamu akan tengok nanti next class nanti. Okey, ataupun tengok nanti kejap lagi saya tunjuk macam mana benda ni berhubung kait dengan komputer kamu. Okey, yang seterusnya okey, langkah keselamatan. Apa yang kamu kena tahu? Okey. So, untuk langkah keselamatan untuk baik pulih komputer ni, okey, make sure tempat kamu kerja ada pelapik getah ataupun rubber mat di tempat kerja kamu. Okey. Nak sesuai, pakai kasut ataupun selipar getah. Okey. So, nak hindarkan daripada kejutan elektrik. Okey. So, ada dua. Kadang-kadang kita nak buat repair komputer ni kadang-kadang ada dalam dua keadaan lah. Sama ada nak selesa duduk atas meja, nak mudah duduk di lantai. Okey, ikut keadaan kesesuaian kamu. Pastikan kalau katakan kamu duduk di lantai, okey, pastikan kamu jangan duduk atas 100% dalam, contohnya kalau atas lantai mamar ke, lantai simen ke, pastikan lantai tu ada lapik getah. Okey, jangan biarkan kosong. Okey. So make sure kalau katakan kamu nak guna kalau kamu buka casing komputer tu, okey, kalau dengan elektrik dengan live sekali, make sure ada rubber mat untuk pelindung keselamatan kamu. Okey, manakala untuk alat penguji pula, kita boleh gunakan test pen ataupun 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 kita gunakan multimeter ataupun test pen, dua benda tu saja, ataupun tool-tool yang lain yang yang rasa perlu. Okay, make sure kita nak elak, kita kena elak juga daripada elektrostatik. Okay, so elektrostatik. Okay, untuk elektrostatik ni, so kamu kena, dan saya cakap kita kena hindarkan dia. So kita kena ground ataupun kita kena, macam contoh kalau kamu nak buka komputer, okay, so pegang casing komputer tu. Okay, so untuk explanation untuk elektrostatik ni, okay, kita tengok dekat slide yang seterusnya. Okay, ni elektrostatik. Okay, kalau siapa-siapa yang tak biasa dengar apa elektrostatik, okay, so suatu benda yang sumber elektrik yang luar. Kalau siapa-siapa yang first time baru dengar benda ni, okay, sebab apa elektrostatik ni terjadi so sama ada dia daripada pergeseran tangan kamu, okay,
Tak kisahlah daripada mana pun, sama ada daripada baju kamu ke, rambut kamu ke, okey, kain langsir kamu ke, okey, kalau di rumah okey. So benda tu sangat berbahaya kepada komponen komputer. Okey, macam saya cakap tadi so kalau kamu nak apa, nak hilangkan elektrostatik tu, so kamu kena kena sentuh jari kamu di bahagian komputer yang tidak disaluti cat. Okey. So sebab tu yang kita kena groundkan benda tu. Okey. So macam dekat sini pun okey, benda ni lakukan sekali saja masa kamu nak buat nak hilangkan elektrostatik. Okey, lepas tu elektrostatik tu hilang lepas tu Okey, yang seterusnya okey, kalau siapa katakan nak tengok jelas lagi saya punya presentation ni dalam YouTube sekejap saya bagi saya punya link okey, tak keluar tak? Oh, tak keluar. Oh, tak keluar saya punya ni Okey, tak apalah. Okey, sorry live streaming saya tak ni lah, tak clear lah. Okey. Tak boleh nak live stream dah saya ni. Tak apalah. Okey, tak apa. Kita teruskan ni Okey, pergagasan Okey, untuk pergagasan komputer Okey, untuk pergagasan komputer ni, yang ni dia punya list down Okey, papan induk sampailah kepada mouse. Okey, yang mana saya yang mana saya apa? Saya tutup benda ni, okey, ataupun saya line benda ni. Okey. So yang ni dua benda ni kita dah tak pakai sangat. Okey, macam contoh pemacu cakra liut ni dah tak ada dalam dalam sistem komputer sekarang Okey, untuk manakala DVD ROM ni setengah komputer ni masih ada lagi. Okey, masih ada lagi ataupun nak cari yang eksternal pun ada. Kalau siapa-siapa yang tertanya apa itu cakra keras? Cakra keras ni adalah hard disk. Okey, ataupun dia punya hard disk saya tulis kat sini. Hard disk, okey. Senang saya tulis hard drive. Okey, hard drive Hard drive. Okey, hard drive ataupun hard disk. Okey, ni semua list barang, ni semua perkakasan komputer. Okey. Okey, manakala untuk papan induk pula. Okey, untuk seterusnya papan induk So, papan induk. So, semasa kamu nak buat memilih motherboard. Okey, untuk memilih motherboard ni salah satu kriteria yang penting. Okey, sebab apa saya cakap macam tu? Okey. So, kamu sebagai pembeli nak beli barang komputer. Okey. Barang komputer ni pun dia ada grade dia. Okey, daripada grade biasa, pertengahan dan juga high punya spec ataupun yang paling tinggi sekali. Okey. So, untuk macam contohnya, sebab apa saya cerita macam tu? Okey. Macam contohnya kalau macam komputer yang spek dia rendah sikit. Okey. Dia datang sekali, contoh dia akan datang sekali dengan CPU yang tak berapa powerful. Macam contoh Celeron. Okey, yang tu salah satu contoh dia. Okey. Kalau contoh untuk macam spek komputer macam menggunakan Celeron ni, selalunya komputer ni untuk kegunaan basic selalunya. Macam contoh untuk typing dan surf internet. Okey. Tu tak bermaksud kita tak boleh guna untuk main gaming ataupun nak gunakan untuk edit video ke, bukan tak boleh. Tapi dia punya performance kalau kamu nak buat edit video ke ataupun buat gaming ke, dia punya respon dia agak slow sikit. Okey, berbanding dengan yang medium. Okey, macam contohnya kalau medium punya komputer,
Okay, selalu ni dia datang dengan prosesor. Kalau Intel, dia akan datang dengan i3 ataupun i5. Okay, yang tu dah medium spec. Okay, untuk medium spec ni bolehlah kamu untuk buat kerja-kerja grafik sama ada ataupun untuk gaming. Kalau yang dah high spec pula, kalau high spec ni dah terus kepada i7, i9. Selepas prosesor tu ada lagi ya prosesor lepas i9? Masa belum ada lagi kan? Betul tak? Selepas i9. Ada lagi prosesor lain selepas i9? Yang latest punya prosesor? Tak ada? Okey, tak ada yang tahu kot. Tak ada yang tahu lah ni ya. Okey, kalau macam contoh AMD pula Okey, macam contoh AMD pula, kita ada AMD Ryzen 3, Ryzen 5 dengan Ryzen 7. Okey, itu yang biasa glamour lah yang dalam market Okey, itu untuk pemilihan papan induk Okey, yang seterusnya. Okey, manakala untuk jenama papan-papan induk ni, okey, yang ni selalu yang ada di market. Asus, Gigabyte, HP, MSI, Intel dan ASRock. Mungkin antara kamu yang tak pernah dengar Intel. Intel ni pun salah satu ada dulu motherboard dia. Okey. So macam dulu dia top masa tahun 90-an. Tahun 90-an ada dulu. Tahun 90-an sampai tahun 2000 ada motherboard Intel. Okey. Manakala untuk yang macam generation yang terbaru ni, macam contohnya MSI, Asus, Gigabyte ni dengan ASRock ni, dia model yang dah latest lah, model yang baru. Okay, company yang baru yang ada. Okay, itu untuk jenama motherboard. Okay, untuk papan induk. Okay, salah satu daripada kamu punya kerja lab kamu nanti. Okay, kerja lab kamu. Okay, so yang ni kamu dikehendaki untuk cari gambar dalam internet. Okay, lebih kurang macam ni. Okay, so saya nak kamu nanti buat labeling untuk gambar-gambar tersebut. Okay, cari apa-apa saja gambar motherboard. Okay, so nanti kamu letakkan kamu copy paste gambar tersebut di dalam kamu punya report nanti. Okay, so kita tak payah apa untuk report lab report kamu nanti tak payah tulis tangan ataupun print out nanti. Okay, so saya cerita dulu apa benda yang kamu nak kena tahu dekat dalam atas motherboard ni. Okay, macam contoh ni. Yang ni contoh ni motherboard ni jenis lama punya. Motherboard ni saya start dengan sebelah kiri, sebelah kanan ni dahulu. Okay. Okay, yang putih ni, empat putih ni. Okay. So, yang ni motherboard ni model jenis lama. Okay, PCI Express. Okay, untuk PCI Express, untuk PCI punya slot ni digunakan untuk kad-kad tambahan. Okay. Sama ada kamu nak buat kad-kad tambahan, kamu nak tambah untuk audio, okay, untuk sound, network card ataupun USB. Okay, ini guna dia. Okay, manakala yang ni pula, kalau dulu dipanggil sebagai AJP slot, yang ni untuk port kepada yang ni sekarang diganti sekarang dengan port PCI Express, iaitu untuk port graphic card. Dia ada kad yang asing. Okey. Okey, manakala yang ni pula, yang panjang ini, dua konektor ni, yang ni adalah untuk RAM. Okey, untuk RAM-nya okey, untuk RAM ni dia akan bagi 2 ataupun 4 slot. Okey, cara pemasangan dia kena tengok, kita kena rujuk di dalam motherboard. Okey, tak boleh sesuka hati kita nak pasang macam tu saja. Okey. So, yang ni pula, yang ni adalah dia punya power connector. Okey, power connector untuk 20 pin. Untuk power input daripada power supply ke atas motherboard kamu. Okey, soket putih ni, yang ni adalah untuk processor. Okey, untuk processor. Okey, so manakala yang belakang ni, yang ni sebagai I/O port, input
output. Okey, input output port. Okey, yang ni, yang belakang, yang seterusnya yang ni adalah CMOS backup battery. Okey, itu untuk motherboard. Okey. So apa yang saya terangkan tadi, tu, so kamu boleh masukkan dalam lab report kamu nanti. Okey. Apa kita teruskan lagi. Okey, untuk prosesor pula. Okey, kita pergi kepada prosesor. Okey, untuk prosesor ni dia bertindak sebagai memori ataupun otak kepada komputer. Okey, dalam dalam pasaran untuk komputer ni, okey, ada dua company yang besar selalu pakai yang ada sekarang. Selalu untuk Intel, CPU Intel dan juga CPU AMD. Okey, apa? Dua dua company ni saja yang ada dalam yang top sekarang. Okey. Kita ada juga company lain yang ada. Tapi yang macam company lain tu dia tak berapa menonjol sangat dia punya prosesor. Okey. Dia ada banyak prosesor untuk macam spek-spek yang komputer yang low spec sikit. Okey, macam contoh katakan Android box tu. Okey, Android box tu pun kamu boleh ubah juga jadi macam mini komputer juga. Okey, kalau pandai mencari, ada ya dalam kalau masa nak beli boleh cari dalam internet. Ada jual. Okey, kita pergi kepada next slide pula. Okey, untuk CPU. Okey, yang ni untuk CPU. Sekejap no, saya perbesar dulu dia punya ni gambar ni dulu. Okey, CPU Okey, untuk CPU ni dia ada dua type dekat sini Okey, yang ni kalau kamu tengok kat sini, yang ni dia punya, yang saya tunjuk kat sini, yang ni adalah dia punya soket dia. Yang ni dia punya soket cover dia. Okey, yang ni dia punya tapak, yang ni punya slot dia. Okey, untuk setiap prosesor dia tak sama dia punya number pin dia. Okey, macam contoh motherboard i3 dengan i5 tak sama. Motherboard AMD dengan Intel, prosesor dia tak boleh sharing. Untuk AMD saja. Okey, kalau untuk setiap prosesor pula dia ada dia punya nombor dia. Okey, kalau macam Ryzen 5, apa dia punya nombor soket dia. Kalau i3, kalau i5, apa dia punya soket dia. Okey, soket tu dia menentukan adalah yang ni, nombor pin yang atas ni. Sekejap saya zoom in dulu. Okay. Pin yang ada di atas ni. Okey, dua pin kat sini. Okey, dua pin. So, dalam market kita ada dua jenis Satu yang ada pin, satu lagi yang tanpa berpin. Okey, so untuk pemasangan kita kena hati-hati untuk yang menggunakan pin ni. Okey, tak boleh bengkok sikit. Okey, kalau kamu bengkok, so kalau nak membetulkan dia, kena hati-hati. Takut nanti dia solder sikit saja benda ni. Okey, kalau salah kamu buat adjustment, kalau katakan pin ni bengkok, okey, so prosesor kamu boleh tak hidup nanti, tak boleh pakai nanti. Okey, kalau kamu tengok dekat gambar atas ni, okey, dua gambar yang untuk yang ni kita tengok pandangan hadapan. Okey, yang ni pandangan atas dia. Okey, kalau kamu tengok kat sini, soket ni 4 segi. Manakala yang ni ada notch kiri kanan, ada lekuk kiri kanan dia. Okey, so dia punya soket pun tak sama Okey, cara nak pemasangan dia, kalau cara nak pemasangan prosesor ni, okey. Saya tunjuk tu. Okey, dekat sini. Dekat kawasan ni. Okey, nampak dekat kawasan ni. Okey, segitiga yang ni. Okey, untuk segitiga ni Okey, untuk segitiga ni kalau kamu dia Mika. Ibu panggil sekejap. Okey,
untuk segitiga ni. Okey, sekejap tunggu Ustaz. Okey, sorry ya. Ada anak kecil kat rumah ni. Tak boleh nak buat apa lah. Okey, tunggu Ustaz. Hello? Awak pun? Tengah kerja ni. Aku tengah ada Gmail sekarang ni. Mengajar kelas. Okey. 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 Okey, kita sambung balik ya. Okey. Dekat mana tadi? Tuk pin lah. Okey, dekat penjuru ni ya. Okey, setiap komputer, setiap prosesor ni, dia ada cara nak buat pemasangan ni, kita kena ikut pandukan dekat yang marking segitiga ni, di tepi ni. Okey, di bucu ni. Okey, so yang ni bermaksud pin nombor 1 di atas prosesor kamu. Okey, termasuk jugalah di atas motherboard ni pun ada juga dekat mana dia akan tunjuk kat kamu di mana bucu segitiga tu. Okey. Sekejap kita tengok dalam ni, kita tengok dalam, kita cuba Google Image tengok dulu. Okey. Prosesor. Okey, sekejap. Ada tak dekat sini? Gambar yang jelas. Yang ni tak jelas. Okey, yang ni salah satu contohnya. Okey, yang ni salah satu. Okay, saya buka dulu. Okey. So, yang ni untuk Intel punya chipset. Okey, Intel punya chipset PGA 478B. Okey, yang ni dia punya soket untuk number processor tersebut. Okey, soket processor. Okey, yang ni dia punya segitiga. Okey, yang ni dia punya contoh. Yang ni dia punya segitiga yang ada dekat ni atas soket tu. Okey, kalau yang siapa first time tengok, yang ni dia tang mana yang saya tunjuk tadi. Okey, so nak cara pasang dia, penjuru yang atas prosesor tu, yang pin di sini kena sama dengan ni. Dia akan tunjuk sini. Baru boleh kamu pasang. Okey, itu untuk prosesor. Kita balik semula ke slide. Okey. Okey, untuk prosesor ni, yang ni dia punya family. Okey, yang ni family yang saya list down, yang ni yang family prosesor yang pernah ada dalam pasaran. Cuma saya tak letak ni yang latest, macam contoh i3, i5, i7, i9. Okey, termasuk juga macam AMD ya. AMD pun macam Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7. Okey, saya tak masukkan dalam list down. Okey. So kalau kamu nak tengok family processor tu, family processor ni kamu boleh rujuk dalam dia punya website untuk Intel ataupun AMD punya website. Okey. Selesai untuk prosesor. Manakala kita pergi pula untuk bekalan kuasa. Okey, untuk bekalan kuasa ni, okey, so semasa kita nak buat pulih komputer ni, okey, so tak perlulah kamu tanggal sampai macam ni bekalan kuasa ni Okey, so bekalan kuasa ni komputer ni, okey, input dia automatic sekarang. Okey, maksud saya macam ni Dia punya, kamu punya power supply tu, okey, katakan komputer yang kamu beli tu, okey, power supply tu dia ada grade input dia. Okey, dia boleh berubah dia punya transformer dalam tu. Okey, sama ada 110 ataupun 240.
Okey, ikut negara yang kamu pergi. Okay, macam contohnya di Jepun, dia tak pakai 240, dia pakai 210. So, komputer pun kalau kamu nak pergi ke overseas, nak bawa pun tak ada masalah. Okey, tak perlu beli bekalan power supply lain ataupun adapter laptop kamu tu. So, tak perlu beli lain eh. Okey, saya tak ada contoh dekat sini ya. Kejap saya. Okay, power rate ni saya tak boleh nak tunjuk kat sini. Okey. So, sekejap tunggu Sat. Pak Tin, panggil sekejap ni anak Tin. Tin. Ni, Mikail. Tin. Ni. Apa ni? Ni. Yalah, abang kerja ni. Macam ni cara orang. Okey. Sorry ada gangguan ah. Okey, untuk input untuk input bekalan kuasa ni Okey, untuk input bekalan kuasa ni, okey. Dia ada 12 plus minus, okey. 5 volt plus minus dan juga 3 volt. Okey. Yang ni normal yang ada dalam dalam market yang power supply yang output yang ada daripada komputer ni Okey, dan power supply ni, okey, kalau kamu beli, dia ada dua jenis type. Okey, yang ada sekarang satu modular dan satu lagi non modular. Okey, kalau non modular punya, sekejap saya tunjuk dulu gambar ni. Gambar untuk power supply komputer. Okey, power supply komputer. Okey, yang ni. Okey, so yang ni. So yang ni non modular. Okey, non modular. Okey, non modular punya power supply. Okey, sebab apa? Dia datang sekali terus dengan kabel. Okey, so datang sekali dengan kabel. Manakala yang ni non modular, manakala untuk modular punya power supply, okey, untuk modular punya dia jenis macam ni. Ni. Okey, nampak? Contohnya yang ni brand Corsair. Tak tahu betul ke tidak dia punya ni sebutan ni. Okey. So, yang ni apa yang menariknya, so berbanding dengan yang ni. Okey. So, yang ni dia punya cable management kita boleh pilih. Okey. Kita boleh attach dia punya sambungan dia punya soket dia di sini. Okey. So, untuk soket ni kita boleh kurangkan. Okey, berbanding yang ni. Kalau kamu datang yang ni, dia datang terus sekali ke atas komputer kamu. Okey, so kamu yang ni kalau nak buat, kalau yang jenis ni dia punya untuk buat kemasan ke dalam kabel ni tak berapa nampak kemas sangat berbanding yang ni. Okey. Bukan tak kemas, okey, cuma kabel ni dia datang terus dengan spare untuk attachkan kepada power untuk sambungan kepada kamu punya kepada kamu punya hard disk ataupun aksesori macam fan. Okey. So yang ni dah ready dah. Yang ni kita tak boleh pisahkan. Kalau macam ni kita boleh sambung dia punya wiring ni satu persatu. Okey. So yang ni harga antara yang ni dengan yang ni lebih mahal berbanding yang ni. Okey, selalunya komputer orang akan jual yang jenis non modular. Okey, dia murah sikit berbanding dengan modular.
Okey. So, atas bekalan kuasa ni, bekalan kuasa ni yang digunakan adalah jenis jenis ATX. Okey, jenis ATX bekalan kuasa ni automatic punya power supply. Okey, tak seperti macam yang dulu Kalau dulunya dia panggil manual, dia panggil 80 saja. Okey, 80 Kalau macam generation sekarang pakai ATX. So, atas motherboard kamu ni, okey, selain daripada bekalan kuasa ni, kita ada juga bateri CMOS yang tujuannya untuk menyimpan maklumat komputer kamu. Okey, CMOS ni ini tu kerja dia. Okey, manakala tugas bateri ni dia nak supplykan current ke atas motherboard kamu sewaktu kamu komputer kamu offline ataupun tidak bersambung dengan elektrik. Okey. So katakanlah kamu tak on bateri tak on komputer ni selama katakanlah dalam 3 bulan ataupun 4 bulan tak on, so bateri ni dia akan lemah. Okey. So bateri ni akan lemah, so dia charging hilang, so komputer kamu punya timing kamu punya date ni, date dekat sini dia akan berubah nanti. Selalunya dia akan jadi pukul 12 malam. Dia selalu akan jadi macam tu. Lepas tu time ni pun untuk tahun ni pun akan berubah selalunya. Yang tu salah satu cara nak tengok, nak tahu bateri CMOS ni dah tak boleh simpan charge. Okay, so kalau katakan sebulan kamu tak on komputer, so elok sejam ke 2 jam ni onkan juga sebab kita nak jaga bateri CMOS ni. So bateri CMOS ni dalam 4 tahun ke 4 atau 5 tahun kena tukar. Okay, bergantung juga kepada ketahanan dia. Okey, daripada bekalan kuasa ni kita pergi kepada output dia. Apa yang ada kat sini? Okey. Kita start dengan SATA punya power cable. Okey, SATA power cable ni untuk sambungan kepada kamu punya hard drive ataupun hard disk. Okey. So, yang ni untuk 20 pin merujuk kepada kamu punya power supply untuk supply kepada kuasa kepada atas motherboard kamu. Okey. So, yang ni dah tak ada dah. Okey, yang ni untuk floppy disk. Okey, yang ni untuk 4 pin. Okey, 4 pin main power. Okey, untuk 4 pin main power ni selalunya untuk switch yang meng-onkan kamu punya power supply. Okey, manakala ni untuk peripheral ni untuk aksesorinya. Okey, aksesori ni untuk macam contohnya untuk kamu punya kipas. Okey. Sama ada kipas yang biasa ataupun sistem penyejuk. Okey, sistem penyejuk yang gunakan radiator. Okey. So, kalau yang terkini punya ni, yang 22 pin ni, okey. Yang 22 pin ni, seingat saya sekarang dia dah jadi 24 pin tak salah saya. Okey, manakala yang ni pula 4 pin. 4 pin ni sekarang dia dah jadi 8 pin. Okay, yang ni terbaru. Kalau yang dua model ni adalah model yang jenis lama. Okey, yang model yang jenis baru dia ada extra lagi. Ada extra kit kepada kamu punya komputer. Okey, itu untuk power. Okey, kita pergi pula kepada RAM. Okey, yang ni sejarah-sejarah RAM yang ada. Kita ada SDRAM, DDR1. Okey. Okey, untuk sejarah-sejarah ni tak perlu ingat, tak apa. So, just kamu tahu saja. Okey, apa-apa yang ada SDRAM. SDRAM ni dah tak ada dah. Yang ni untuk prosesor Celeron dengan Pentium 1 Yang ni dah lama. Yang ni antara tahun 90-an dan sampai tahun 2000. Okey, manakala DDR1, okey, DDR1 ni pun dah tak ada dalam market dah. Okey. Pergi DDR2. Okey, DDR2 dia start dengan tahun 2000. Okey. So yang ni dia dah kadar apa yang beza dia. Okey, setiap DDR2, DDR3 dan DDR4 ni adalah dia punya kadar penghantaran data dia. Okey, dan juga dia punya voltage dia. Okey. So lagi latest dia
dia punya speed, clock speed dia punya data pun lagi tinggi. Macam contoh DDR4 ni sekarang dah sampai dia punya clock speed 4 GHz. Okey, 4 mega Okey, dia punya speed ni sekarang yang ni DDR4. Okey, setiap RAM ni kita pergi pula dekat dia punya gambar dia. Okey, sewaktu kamu nak beli ni, okey. So kita kena tengok macam contoh kita tengok dekat DDR3 ataupun kita tengok perbezaan untuk DDR ni, DDR1, DDR2, DDR3. Okey, apa yang beza dia adalah dia punya lekuk ni. Okey, untuk DDR so, termasuk juga DDR4. Okey, slot untuk DDR4 dengan slot DDR4 dengan DDR5 dia tak sama. Dan setiap macam contoh setiap DDR4 pula okey, dia ada juga clock speed yang berbeza. Okey, macam contoh 8 GB 4 GB dia punya RAM dia. Dia punya clock speed dia tak sama dengan 8 GB. Sama juga dengan 8 GB dengan 16 GB dia tak sama, berbeza. Okey. Okey, itu untuk dia punya NOS ni Okey, cara nak pasang ni kita kena tengok dia punya lekuk kat sini. Okey, lekuk di sini. Okey, so yang ni pula kita akan cerita pula, kita akan pergi pada cakra keras. Okey, untuk cakra keras ni okey, apa yang perlu kamu tahu? Okey, benda ni adalah hard disk. Okey. So kalau macam kalau tengok dekat sini okey, kalau ikut dalam teori yang lama ni okey, so data-data kamu ni disimpan di atas piring storan. Okey, so dia disimpan dalam bekas bekas yang kedap udara. Okey, supaya nak elak daripada debu dan asap. Itu yang model yang jenis lama. Yang ni untuk yang jenis yang teori yang saya letak dekat sini, yang ni adalah untuk hard drive ataupun hard disk yang jenis mechanical. Okey, yang ni model yang lama. Okey, kalau yang terbaru punya dia punya hard disk tu lebih kurang sama macam macam contoh USB drive. Okey. So yang tu tak ada masalah untuk cara penyimpanan. Okey. Untuk hard disk ni okey. Kalau yang jenis sekarang ni okey. So kalau dulu kalau hard disk mechanical kena tengok kepada kelajuan putaran seminit. Ini hard disk mechanical. Kalau hard disk macam contoh SSD, kita kena tengok dia punya kadar penghantaran data juga dan average stick time. Okey. Yang ni untuk selalunya untuk hard disk. 3 benda ni yang wajib yang ada. Okey, kalau kamu nak tengok kadar penghantaran lagi tinggi kadar penghantaran data ataupun read dengan write dia, lebih mahal hard disk tu. Okey, kamu boleh bandingkan. Kamu boleh bandingkan tengok brand A 1 tera dengan brand B 1 tera. Apa beza dia? Okey, kamu boleh tengok sendiri. Kalau kamu rajin, kamu boleh cari sendiri dia punya perbezaan dia. Okey. Okey. Model-model hard disk yang ada. Okey. So yang ni tak perlu tengok dah. Yang ni yang model jenis lama. Okey, SATA SATA ada 2 model kat sini. Okey, jenis mechanical dan juga jenis SSD. Okey. Jenis SATA yang jenis mechanical ni murah berbanding dengan solid state. Okey. So untuk mechanical ni dia punya power bukan tak stable, okey. Cuma dia punya power dia tak save energy berbanding dengan SATA. Okey, SATA ni saya tak salah lebih kurang dalam dia nak run dan 5 volt saja berbanding dengan ni. Kalau yang ni dia perlukan 12 volt tak salah saya untuk ini, untuk jenis mechanical ni. Okey, sebab dia nak runkan piring atas ni. Dan okey, nak jaga penjagaan ni, yang ni lebih kritikal berbanding ni. Okey, kalau untuk yang generation yang baru pula okey, so yang ni kita pakai ni M.2 punya. M2 punya SSD ni, yang ni lebih kecil berbanding yang ni. Okey. Ikut performance, yang ni sekarang yang lebih laju sekarang. Okey, selalunya yang ni untuk orang akan pakai digunakan untuk store untuk kamu punya OS ataupun operating system kamu ataupun Windows kamu. Okey.
Yang dua ni selalunya orang akan buat backup sebagai buat simpanan data. Okey, dan untuk manakala saiz hard disk pula, kita ada 3.5 inci dan 2.5 inci. Dia punya saiz dia. Okey, untuk yang ni, untuk slot yang besar ni, selalunya dia akan pakai di atas komputer desktop. Manakala yang ni, selalunya digunakan di atas laptop. Okey. So, ada juga orang pakai jenis ni di atas komputer desktop. Okey, tapi yang ni kita kena cari konektor dia kalau kamu nak pasang ke atas PC desktop. Okey, sambungan daripada cakra keras ni, kita pergi pula dia punya sambungan kabel dia. Okey, yang ni dia punya sambungan kabel dia. Okey. So, yang ni dia punya sambungan kabel. Okey, ada dua jenis type kat sini iaitu PATA dan juga Parallel Advanced Technology ataupun yang ni dipanggil IDE cable. Okay, yang ni jadi bahasa lama. Okey, satu lagi SATA cable. Kebanyakan sekarang kita akan pergi kepada SATA cable sekarang. Yang ni yang terbaru. Okey, apa yang beza dua ni? Kadar penghantaran data ni lebih laju berbanding dengan ni. Okey. So yang ni advance dia kat sini. Okey, macam contoh yang ni advance dia kat sini. Satu kabel ni dia boleh support 2 hard disk berbanding yang ni. Kalau yang ni boleh satu. Untuk satu kabel ni dia boleh pakai untuk satu hard disk saja untuk SATA. Okey. Itu yang beza dia. Itu yang perbezaan dia. Okay, so kebanyakannya sekarang komputer sama ada laptop ataupun desktop kebanyakannya sekarang dah pakai SATA. Okey, di lab komputer kita di Ulu Pau sekarang ada dua jenis kat sini. Yang ni pun ada, yang ni pun ada. Okey, so yang untuk lab komputer kita dia belum update lagi ya. Okey, yang seterusnya. Okey. Graphic card ataupun bahasa orang panggil sekarang GPU. Okey. So, untuk GPU ni dia ada dua type dekat sini. Ada dua dalam dekat atas motherboard ada sebiji, satu lagi yang ni kad tambahan. Kalau untuk performance grafik kita boleh kena pakai yang ni untuk GPU. Okey. So, untuk GPU macam yang ni. Okey, untuk kad tambahan ni ataupun dia menggunakan PCI Express. Untuk PCI Express ni, okey. Selalunya kita gunakan untuk senang orang cakap senang, bahasa yang mudah, untuk gaming, untuk performance. Okey, lagi cantik, lagi mahal graphic card tu, output dia lebih cantik. Okey. So, macam atas laptop saya ni. Okey, atas laptop saya ni. Okey, atas laptop saya ni ada sorry, saya pergi kat sini dulu. Okey, atas laptop saya ni. Okey, untuk display-nya saya ada dua jenis. Okey. Untuk Intel ada dan Nvidia pun ada. Okey, kalau katakan untuk normal usage-nya, okey, penggunaan biasa dia akan select kepada Intel punya graphic card. Kalau saya katakan saya start untuk main gaming katakan, so dia akan select kepada Nvidia GeForce. Okey. So, untuk Intel ni nak kata main game bukan tak boleh. Ada setengah juga yang Intel ni boleh main game, tapi kita punya setting dia tak berapa cantik. Okey, daripada output dia ni. Okey, grafik card ni. Okey, saya lupa nak cerita. Okey. So, yang top sekarang kebanyakannya orang cari sekarang adalah jenis Nvidia sekarang. Okey, Nvidia ataupun
Banyak gamer sekarang pakai GeForce, brand GeForce. Okay, brand GeForce sekarang. Ataupun satu lagi ATI. Okay, ATI ni pun saya tak tahu kenapa sekarang dia tak berapa glamour berbanding Nvidia. Kalau dulu ATI punya graphic card ni salah satu yang top dulu berbanding Nvidia. Okey, daripada kita selesai untuk grafik card ni. Okey, kita pergi pula kepada dia punya output dia. Okey, untuk sambungan kabel dia ni ada 3 jenis dekat sini. Okey, kalau siapa yang first time tengok Okey, jenis ada VGA. Ini port VGA, DVI dan HDMI. Okey. Kebanyakan laptop ada 2 jenis kat sini saja. VGA dan HDMI. Okey. Untuk VGA punya output ni dia merujuk kepada laptop ataupun model yang jenis lama. Okey, apa yang kabel ni boleh buat hanyalah untuk paparkan grafik saja dekat kamu punya monitor. Okey, manakala DVI pula, DVI pun sama juga. Okey, untuk paparkan kamu punya grafik ataupun image kepada kamu punya komputer. Okey, apa yang beza dua ni, dia punya grafiknya lebih cantik berbanding yang ni. Okey, yang ni dia punya harga dia low cost berbanding yang ni. Yang ni lebih mahal sikit. Okey, so beza yang ni pula HDMI. Okey, so HDMI ni kita boleh dapatkan output dengan high resolution. Okey, macam contoh video 4K, 2K punya video ke ataupun video 1080 punya video. Okey, dekat mana kalau kamu nak tengok video output ni? Selalunya kalau kamu buka YouTube ni, saya tunjuk dulu Contoh saya buka YouTube ni. Okey, macam contoh saya buka video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, macam contoh Selamat. Okey. So sekarang kamu tengok dia punya resolution kejap kabur kejap kan. Okey, yang ni dia punya output dia quality dia kat sini. 4K. Yang ni 2K kot, yang ni HD. Sampailah 144. Yang ni untuk quality image. Kalau katakanlah saya set ni paling rendah, nampak image dia jadi kabur. Okey, so yang ni untuk setting kalau katakan kita nak setting kalau bergantung pada line internet kita. Kalau line internet kita lagi cantik, so contohnya saya set ni 4K. So 4K macam kat sini dia agak slow sikit. Okay, sebab tak berapa smooth. Kadang-kadang dia sangkut-sangkut kalau video 4K. Selalunya macam saya akan selalu main sampai 1080p nya gambar. Okey, yang ni pun dah boleh cantik dah berbanding yang ni. Nampak? Kabur. Kalau saya pergi rendah lagilah kabur. Nampak? Okey, lebih kabur lagi. Okey, itu output untuk daripada monitor untuk bezakan Okey, untuk monitor pula. Okey, monitor ada 3 jenis kat sini. Okey, monitor yang saya list down kat sini Ada CRT, yang ni model jenis lama, ada LCD, lepas tu monitor LED. Okey, kebanyakan dalam market sekarang ada 2 jenis kat sini LED dan juga LCD. Dan ada juga yang jenis lebih mahal lagi. Okey, untuk dia bergantung kepada dia punya apa saya nak cakap, dia punya screen dia. Okey, macam contoh kalau untuk laptop ni dia ada VA panel, satu lagi ada siapa-siapa ingat tak VA panel dengan panel apa satu lagi? Ada 2 jenis monitor komputer ni. Siapa-siapa tahu tak? VA panel dengan IPS. 2 jenis tu. 2 jenis tu saya ingat. Betul tak? IPS dengan VA panel. Betul.
Dua model tu. Okey. IPS dia tak salah saya murah berbanding dengan VA. VA dia mahal sikit. Kalau saya salah, kamu cuba cari dia punya, cuba cari sendiri dia punya apa? Penerangan dia dua jenis panel ni. Okey. So dia punya size pun bergantung kepada bajet kamu kalau kamu nak beli ya. Okey. So kebanyakannya sekarang orang lebih suka kepada saiz antara 27 sampai 29. Okey, macam saya dekat rumah ni saya sekarang pakai yang kamu tengok sekarang saya ni, saya pakai 32 inci. Okey, 32 inci dia punya curve monitor ni saya pakai. Okey. Okey, kalau katakan bajet yang tak ada juga, pakailah TV je. Pakai TV yang TV saiz dalam 24 inci. Okey, kalau katakan kamu nak beli monitor sebiji ya. Okey. Bukan tak elok kalau katakan nak beli apa monitor, nak jadikan TV sebagai monitor, sebab dia punya pancaran cahaya tu lagi tinggi berbanding monitor. Monitor dia ada filter okey, berbanding TV ya. Okey, so yang ni tentang monitor okey, yang terakhir. Okey. Yang ni untuk sambungan kabel komputer. Okey, untuk sambungan kabel komputer ni. Okey, untuk sambungan kabel komputer ni, okey, dia ada dua jenis type kat sini. Okey, kalau saya akan ceritakan yang port-port yang penting ada kat sini ya. Okey, untuk port yang pertama ya. Okey. So, PS2. Okey, untuk PS2 ni digunakan untuk keyboard dengan mouse. Jangan pelik kita bukan pada USB saja, port ni pun ada juga. Okey, untuk port PS2. Okey. Soket RJ45 ni merujuk kepada LAN kabel, USB port. Okey, USB port ada banyak type ya. Daripada type 1 sampai type 3 tak salah saya. Okey, type 3 tu dah laju. Dan cuma saya tak list dalam ni USB type C. Okey, USB type C ni dia lebih kecil. Okey, parallel port dah tak ada dah. Okey, yang ni untuk printer punya port. Yang ni COM1 ni, yang ni dipanggil sebagai communication port. Okey, yang ni untuk VGA. Okey, untuk gaming ni, yang ni untuk gaming punya port. Yang ni modelnya jenis sama Yang ni kita dah tak ada dah. Okey, yang mana dekat bawah ni untuk audio. Untuk speaker out, line in dan juga mic. Okey, manakala yang dekat bawah ni, okey, pertambahan yang baru yang ada dekat sini adalah HDMI. Itu yang paling baru. Okey, kebanyakan sekarang pakai yang bawah ni. Model yang ni. Kalau yang dulu pakai yang ni. Ini model jenis sama. Okey. So cuma kat sini yang model yang jenis baru ni tak ada. Okey, tak ada apa nama? Tak ada mana saya nak cakap tak ada port type C saja tak ada. Okey. So itu untuk kita punya lecture. Okey, manakala kamu tanya pula, apa lab yang saya nak buat ni sebenarnya cik? Okey. Kerja kamu nanti ya. Okey, saya buka dulu Buka classroom. Okey, report kamu kat mana Ni. Okey, group D. Group D komputer. Okey. So yang ni saya dah letak kamu boleh tengok dekat ni ya. Dekat kamu punya apa? Kamu punya main ni kat sini. So saya dah letak kat sini lab report. Okey, untuk lab report ni. Okey, untuk lab report satu ni. Okey, 23 orang dah masuk dah. Okay, tak apa.
Okey, apa yang ada dalam lab report ni? Okey, ni kamu punya lab report. Okey. Okey, untuk lab report ni yang mana saya cerita kat sini tadi. Okey, soalan nombor 6 ni kamu kena, kalau asal dulu kita kena print out benda ni. Okey, so saya tak nak kamu print out. Okey, just kamu copy paste kamu copy paste gambar motherboard, buat sekali labeling. Okey, jangan 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 datang sekali dengan label yang macam saya buat tadi tu. Okey, tolong buat label sendiri ya. Jangan copy paste daripada internet 100%. Saya boleh tahu Okey. Okey, saya pergi soalan satu-satu Power rate nanti yang saya dah cerita dah tadi. Okey, tak apa nanti kalau siapa yang tak tahu power rate nanti saya upload semula slide slide sebab kita tak boleh sebab saya tak boleh record hari ni, kita punya meeting hari ni. Dia tak run, saya punya YouTube tak run sorry tak boleh nak run. Okey, so yang ni untuk processor, ada untuk cara install processor, cara untuk install RAM, install hard disk, okay, install video card, okay, install DVD. Kalau yang ni tak perlu, yang ni lebih kurang sama macam, nanti saya buat demo sekejap Dan soalan yang seterusnya, okay, soalan seterusnya yang ni untuk setting untuk cerita pasal output. Okay, so yang ni untuk report kamu Okay, so untuk report ni tolong download nanti tolong download dulu. Okay, kamu tolong download. So kalau kat sini macam ni tu saya pakai saya punya username saya ni. Okay, sorry saya pergi kat drive pula dah. Google Classroom. Okay. So, bila kamu join, contoh saya masuk sini, kelas ni. Okay, coursework yang ni. Okay, so report kat sini saya nak kamu nanti bila dah habis ni selesai, okay, ubah kepada file kamu daripada file format docx, okay, tolong ubah kepada PDF file. Okay, report kamu tolong ubah kepada sebab apa nanti kamu hantar semula kamu punya report nanti sebab saya nak download benda ni. Okay, saya download nanti kamu punya file nanti, tulisan kamu nanti takut nanti berceramuk nanti jadi. Itu bersepah nanti kalau kamu tak convert kepada PDF. Tolong convert kepada file yang ni nanti kepada PDF. Okay, so nanti kamu tinggal download. Okay, kalau macam ni, okay, kalau macam ni memang kita tak boleh download direct sebab saya lock file ni. Okay, kamu buka dengan Google Doc. Okay, buka saja dengan Google Doc ni. Okay, download. Okay, simpan dalam bentuk Word. Okay, simpan dalam bentuk Word. Okay, nanti lepas selesai ni, convert kepada PDF. Okay, saya harap semua orang tahu kot cara nak convert ni kepada PDF Kalau katakan tak tahu, okay, saya tunjuk kat sini. Okay, dalam Word, okay, dalam kamu punya Word macam contoh Word okay, macam contoh saya buka apa pun contoh, okay, macam contoh lab ni.
Okey, tak ada. Okey, tak ada juga. Pergi habis. Pun tak ada. Saya buka satu contoh Word. Ada ke tak? Download tak ada. Select report. Select report ni. Okey. Okey. Contoh dalam Word Okey. Lepas selesai saja kamu type over semua ni. Okey. Kamu pergi kat file. Pergi cari export. Okey. So tak kisahlah sama ada model apa. Word yang baru ke, Word yang lama ke, cuba cari file untuk setting kepada export. Okay, yang ni lebih mudah lagi untuk kerja kamu kalau nak save kerja kamu. Okay, lepas dah selesai dapat PDF ni, okay, so uploadlah semula ke Google Classroom. Okay, upload semula ke Google Classroom. Okay, so untuk lab report yang pertama ni, saya due-nya adalah 5 September hari Ahad. Sebelum jam 8 malam. Okey, jelas lab report Okey, so sekarang apa yang kita nak buat untuk lab report untuk cara pemasangan komputer ni? Okey. So, saya boleh tunjuk kat kamu secara demo ni, saya gunakan yang ni. Okey. Saya gunakan PC Building Simulator ni. Okey, gambar pecah-pecah tak? Pecah-pecah tak gambar ni? Simulator ni. Saya nak tanya kamu. Okey tak? Okey ya. Okey Okey je. Okey ya. Okey. Okey, untuk video detail nak buat pemasangan nanti saya bagi link. Okey, bagi link dalam Google Classroom Okey, macam contoh kat sini saya nak buat free building punya komputer. Sorry. How to build a PC Okey. So, first kali Okey, so first kali untuk buka komputer ni kita kena buka dulu dia punya case. Okey. Case kiri dan case juga belah ni. Dua benda kat sini. Okey, dua benda dekat sini. Kita kena buka. Okey, case kiri dan case kanan. Okey, lepas tu di atas case ni pula kita kena cabut juga untuk CPU punya casing di belakang ni. So, dekat belakang ni dia ada 4 skru. So, saya cabut skru satu di sini. Saya cabut. Okey. So, dah ini casing kosong. Casing kosong kita. So, sekarang saya ambil equipment saya. Okey, equipment yang pertama saya akan pasang adalah power supply. Okay, ini power supply. Okay, yang ni jenis non modular modular Okay, dekat belakang ni adalah dia punya main power. Okay, sekejap saya tunjuk sini. Okay, main power. Okay, so power supply punya power rate ada sampai lebih kurang sampai 1600 watt. Okay, lagi tinggi lagi mahal kalau kuasa ni. Okay, so yang ni power supply yang dah sampai 1600 watt ni dah kira power dah sangat dan dia punya harga pun mahal. Okay, so yang ni apa dia punya modular dia. Okay, yang ni dia punya explanation dia untuk modular. Okay, kabel yang belakang ni tadi. Okay, dan juga fan. Okay, yang ni dia punya fan dia.
Okay, kita masuk, kita ambil dulu barang ni. Okay, dekat mana kita nak install? Dekat bawah ni. Dekat bawah ni. So, saya letak dekat sini. Okay, dan kunci semula dia punya ni. Okay, 1 2 3 4. Okay. Sekejap, saya bawa keluar balik dulu. Boleh unlock balik tak? Okay, untuk belakang komputer ni okay, untuk belakang komputer ni ada 4 tapak dia sebelum kamu nak pasang panel ni. Dia ada 4 tapak skru dekat sini. 1 2 3 4. Okay, install lah. Settle lah. Okay, so settle dah. Okay, motherboard. Okay, nampak? So tolong buat kita punya, tolong buat explanation lebih kurang macam ni. Okay, kita tengok satu-satu kat sini. RAM. Okay, macam kat sini dia bagi 4 RAM kat sini. Okay, so most motherboard has between 2 slot sampai 8 slot. 8 slot ni tak ada kot. Saya tak jumpa lagi sampai 8 slot. Yang untuk market yang biasa saya jumpa 2 atau 4 selalunya. Kalau sampai 8 tu saya tak pernah jumpa lagi. Okey, manakala power. Yang ni untuk PSU. PSU ni singkatan kepada Power Supply Unit. Okey, HHD SATA port dekat sini. Okey, HHD punya SATA port. Okey, socket. Okey, this is where the CPU sit. Okay, dekat sini ya. Dekat mana CPU sit. Okay, chipset. Okay, ni chipset untuk komputer. Okay, chipset ni bukan hanya pada ni ya. Soket ni saja, chipset pun, motherboard pun ada juga dia punya chipset dia. Okay, bergantung, yang ni selalunya dia datang kali dengan brand. Okay, yang ni CMOS battery. Okay, so penerangan kat sini kamu boleh tengok kat sini penerangan dia. Okey, penerangan dia. Okey, front panel. Mana saya nak tunjuk front panel ni ya. Okey, kat sini front panel. Okey, untuk front panel ni. Okey, untuk front panel ni merujuk kepada konektor untuk sambungan di hadapan. Okey, sambungan di hadapan ya. I/O port, PCI slot. Okay, untuk graphic card. Okay, also untuk wifi card, untuk sound card. Okay, yang ni dia punya penerangan dia. Yang ni PCI ya. Apa lagi? Dan yang belakang tadi, yang terakhir kali. Okay, saya tak boleh nak zoom Okay, I/O port. Okay, so labeling untuk motherboard kamu lebih kurang macam ni saya nanti. Okay, saya nak kamu yang ni tak payah. Kita ada power, RAM, CPU slot, I/O, PCI slot jika ada, kalau kamu nampak Okay, front panelnya tak payah. Lepas tu SATA. Okay, SATA punya port. Okay, itu untuk buat dalam kamu punya report nanti. Okay, saya masuk dulu. Okay, untuk nak attach motherboard ni untuk attach motherboard ni dulu. Okay, sebelum kita nak attach ni, okay, make sure kita kena ukur. Kalau tengok dia punya ukuran kat sini, kalau kamu nampak dia punya lubang kat sini. Okay, dia punya lubang kat sini. So kita kena install dulu elok-elok, kita kena letak sini. Okay, sebelum kita nak install, kita ada dia punya macam stand dia punya kat sini. Okay, stand kaki ni. Okay, nanti saya tunjuk lagi stand ni. Okay, stand ni digunakan yang saya tunjuk kat sini, stand ni. Okay, stand ni adalah dia nak letak jarak antara motherboard. Kita tak boleh screw direct terus ke atas motherboard kamu. Okay, so dia ada macam jarak, ada jarak lebih kurang dalam, saya tak ingat berapa mm. Okay, nak elakkan daripada belakang motherboard tu bersentuh dengan casing komputer ni. So kita masuk dulu dia punya tapak ni. Okay, barulah kita boleh susun. Okay, sewaktu nak buat penyambung
waktu nak buat apa, nak screw komputer ni, kita kena tengok lubang tapak ni matching ke tidak. Okay, matching ke tidak. Sebelum saya tapak, sebelum saya nak pasang tadi ya. Okay, saya kat sini saya pasang dulu ini screw dia. Okay, so dah selesai. Okay, untuk kabel. Okay, so sekarang untuk kabel. Okay, 24 pin. Okay, nampak tadi kan, kalau kamu tengok tadi report yang saya cakap tadi 20 kan. Okay, sekarang 24 pin. Yang ni 8 pin. Okay, yang ni motherboard jenis baru Okay, dekat macam mana dia pasang dia. So saya pasang kat sini, saya klik kat sini, dia akan attach kat sini. Yang ni satu kabel kat sini. Nampak satu kabel kat sini. Okay, yang ni jenis modular punya kabel. So dia akan masuk dekat belakang casing ni. Okay, so yang ni pula untuk 8 pinnya power, sambung kat sini. Lagi satu dia akan sambung dekat bawah ni. Nampak, disambung buat penyambungan dekat belakang ni. Dan yang terakhir, ini apa dia lah. Okay, connect untuk front panel. Okay, untuk sambungan front panel ni, dia akan sambungkan kepada switch yang dekat atas ni. Yang ni tak salah saya. Okay, baru dia buat penyambungan. Okay, tak nampak kat belakang ni. Dia boleh buat sambungan belakang ni. Okay, so dia buat sambungan belakang ni tadi. Ini dia punya kabel yang ni. Barulah dia sambung ke belakang tu. Okay, baru dia sambung ke sini kabel tersebut Okay, so sekarang kita nak pasang kepada CPU. Okay, mana CPU? Okay, yang ni CPU Okay, pin. Okay, processor. Okay, processor Okay, processor tadi. Okay, macam saya tunjuk tadi Yang ni dia tak tunjuk dia punya. Okay, kat sini nampak dia punya mana cara tapak ni tadi. Okay, sekejap saya tunjuk tapak tadi. Ni tapak segitiga ni. Okay, so yang ni pin. Okay, heat plate. Okay, atas ni adalah heat plate dia. Okay, so sekarang kita nak pasang prosesor ni Okay, so saya masuk kepada install. Okay, semasa nak pasang install ni. Okay, tunggu saat Okay, kita buka ni. Saya buka dulu dia punya cover ni. Okay, masa nak buka dia akan tolak dia akan inject dulu benda yang dalam. Okay, dia akan tolak pin dia dan juga dia punya soket. Ada setengah lock dia ni. Okay, dia tak main sekali dengan cover. Dia cuma main lock yang tepi ni saja. So saya masukkan prosesor ni. Okay, so tutup dan lock. Okay, so sekarang kat sini dia minta kat sini thermal. Okay, apply thermal paste. Okay, thermal paste ni digunakan untuk dia akan letak antara atas plate komputer dan juga fan. Okay, so kat sini dia datang dengan heat. Yang ni adalah stock punya processor, stock punya fan. Okay, so ni atas kapal, ni kipas atas dia. Dan yang ni dia punya soket power dia. Okay, soket power dia. Okay, kita install. Okay, so sekarang saya install kat sini. Okay, saya ada 4 lock kat sini. So yang ni dia sambung terus ke atas.
motherboard kamu. Okay, sekarang next pula kita nak pasang GPU, Graphic Processor Unit. Okay, so yang ni atas gambar ni dia bagi ada VGA dengan VGA DVI. Okay, yang ni dia ada. Kita install. So sebelum nak buat pemasangan tu, okay, untuk port dia di kat sini ya. Sorry, yang ni port dia. So kita kena buka dulu panel ni. So, saya buka dengan skru dan saya tekan dan masuk dulu. Okay, so, next adalah untuk pasang RAM. Okay, untuk RAM ya. Okay, salah satu daripada kerja kamu juga tu, cari apa-apa RAM saja, model RAM ya. Tengok dekat labeling atas ni, atas casing ni, atas dia punya apa? Dia punya labeling ni, tengok dia punya model apa, company apa. Okay, ada dalam lab report kamu tu. Okay, so saya nak install. Okay, cara nak install dia. Okay, nampak dia punya clip kat sini. Saya buka sini satu, saya buka sini satu. Okay, baru boleh install. Okay, bila kamu masuk saja RAM tu, okay, dia akan lock sendiri automatic. Tak apa, jangan risau, nanti untuk video yang realnya nanti kamu boleh tengok nanti dalam YouTube kalau tak jelas Okay, so sekarang kita nak buat penyambungan hard disk. Okay, so yang ni hard disk jenis mechanical. Okay, hard disk mechanical okay, menggunakan SATA punya dan SATA punya power supply. Install. Okay, yang ni dia punya bay drive yang ni size dia 3.5 inci. Okay, saya masuk di sini, tolak. Saya masukkan untuk connector kepada power dulu. Ini satu. Okay, yang ni untuk power dia, manakala yang ni pula, yang ni sambungan kepada siap untuk sambungan kepada dia punya input kepada SATA port Okay, so sekarang nextnya kita nak pasang dia punya fan. Okay, untuk fan ni macam jenis casing ni, yang ni casing ni dia satu fan saja. Okay, motor dia. Jadi bila kipas dia, kita install. Kita masuk kat sini. Dan dia ada 4 biji skru kat belakang ni. 1 2 3 4. Dan connect dia punya power supply ke sini. Okay, lepas selesai, tutup semula casing ni. Begitu juga casing kat depan ni. Okay, selesai. Okay, selesai untuk buat pemasangan. Okay, so yang tu untuk demo nya cara buat pemasangan kalau siapa-siapa yang tak jelas Okay, nanti untuk video detail